Tajuk kita hari ini iman taklid. Taklid bermaksud mengikut orang lain tanpa memerhati dalil dan bukti. Iaitu semata-mata menaruh sangka baik terhadap orang yang diikuti itu. Itu makna taklid. Taklid, kita mengikut orang lain sama ada dari segi pegangan ataupun dari segi amalan tanpa memerhati dalil dan bukti. Iaitu semata-mata kita mengikutinya menaruh sangka baik terhadap orang yang kita ikuti tersebut. Tanpa kita memerhati apa yang menjadi dasar pandangan beliau. Jadi dalil kena balik pada pembahasan kita sebelum ni lah. Dalam syarak ataupun dalam Islam, dalil secara ringkasnya merangkumi dua, sama ada dalil naqli ataupun dalil aqli. Dalil berdasarkan kepada wahyu, itu disebut naqli, dan juga dalil berdasarkan kepada aqli, iaitulah hujah-hujah akal, sama ada bersifat rasional ataupun berdasarkan kepada pengalaman. Pengalaman ini merujuk pada pemerhatian lah. Sebab itu sebelum ni kita dah huraikan dengan panjang lebar sumber ma'rifah, sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Dia merangkumi panca indera, khususnya mata dan telinga. Ini yang kita sebut dengan pemerhatian dan pengalaman berdasarkan kepada apa yang kita perhatikan dan juga apa yang kita dengar. Dan yang keduanya dalil berdasarkan kepada akal, maknanya rasional. Dan yang ketiganya dalil berdasarkan kepada wahyu, Jadi apabila seseorang itu melontarkan satu pandangan beliau kepada kita, lalu dia menyebutkan pandangan saya ini berdasarkan kepada pemerhatian saya sekian. Yang kedua, dia menyebutkan pandangan saya ini berdasarkan kepada rasional, logik, sekian. Yang ketiga, ataupun dalil, dia kata pandangan saya ini berdasarkan kepada ayat sekian. Lalu kita iqna' ataupun kita yakin dengan pandangan beliau. Bukan berdasarkan kepada kedudukan beliau yang bercakap itu, tapi berdasarkan kepada hujah-hujah yang disampaikan kepada kita. Maknanya kita bukan bertaklid. Maknanya kita itu disebut, sebagian ulama' menyatakan bahawa orang yang mengikut pandangan orang lain, walaupun dia ikut pandangan orang lain, tapi berdasarkan hujah-hujah orang tersebut, maka dia, sebagian ulama' mengeluarkan dia daripada taklid, dan sebagian ulama' menyatakan bahawasanya dengan istilah yang baru disebut dengan al-ittiba'. Al-ittiba' dipanggil. Al-ittiba' itulah qabulu qaulin bidalil, menerima suatu pandangan berdasarkan pada dalil. Sepakat para ulama' menegaskan bahawa tidak harus bertaklid dalam masalah iman atau akidah, di mana orang yang bertaklid adalah berdosa. Maknanya sekurang-kurangnya dia tidak sunyi daripada dosa lah, kerana di antara kewajipan dalam Islam ni adalah menuntut ilmu. Setiap orang Islam wajib memastikan keimanannya bukanlah semata-mata ikut-ikutan kepada orang lain, tetapi kerana makrifah, iaitu pengetahuan yang benar yang terbit dari dalil-dalil dan hujah, sekalipun secara ijmali, yakni secara umum. Jadi sebagai contohnya dalam masalah ketuhanan, bila orang tanya kita, apakah kamu yakin adanya Allah? Kita menjawab, ya, saya yakin adanya Allah.
Lalu orang bertanya lagi kepada kita, apa apa hujah kamu, apa dalil bagi keyakinan kamu itu? Lalu kita menyatakan dalilnya ialah uh, kewujudan alam ini. Kewujudan alam ini. Itu disebut dengan dalil akli. Disebut dengan dalil akli. Mana ada dalil lah, mana kita bukan bertaklid pada siapa-siapa semata-mata kerana kita meyakini adanya Allah Ta'ala itu berdasarkan kepada disebut tadi ni, iaitu ma'rifah, berdasarkan pengetahuan, iaitu kita tahu pengetahuan yang benar bahwasanya alam ini wujud dan setiap yang wujud itu sudah tentu ada yang menciptakan dia. Dan yang menciptakan dia itu sudah tentu Tuhan yang Maha Berkuasa. Dan Tuhan yang Maha Berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang bertanya lagi kepada kita, bagaimana kamu tahu bahwasanya Tuhan yang Maha Berkuasa itulah Allah? Lalu kita pun menyatakan bahawa Allah telah mengutuskan Rasulnya yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia bahwasanya dialah zat yang menjadikan alam ini dan dia namanya adalah Allah. Maka yang kedua tu pula berdalil kepada dalil naqli, dalil wahyu. Jadi sekurang-kurangnya umum gitulah, walaupun orang tanya kita ayat yang mana satu yang menyatakan bahwasanya Tuhan yang menciptakan alam ini adalah Allah. Kalau kita boleh sebut ayat itu, sebagai contohnya ayat di antaranya ayat yang berbunyi afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah pada Allah masih ada kesangsian padahal dialah yang menciptakan segala langit dan bumi. Jadi kalau kita boleh bawa ke ayat itu, bermakna kita membentangkan hujah yang tafsil, yang terperinci dipanggil. Tapi kalau kita tak mampu, kita kata saya tahu dalam Quran menyebutkan tapi cuma saya tak ingat. Mesti dipanggil kita bawa hujah ijmali. Hujah ijmali berdasarkan keterangan Quran secara ijmal yang cukup banyak ayat-ayatnya menegaskan bahwasanya Tuhan yang menciptakan alam ini huwallah, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khaliqu kulli syai'. Dialah Allah, ya, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Ya, dialah Allah yang pencipta yang mengadakan sesuatu ciptaan itu yang asalnya tidak ada, yang memberi rupa kepada makhluk-makhluk di alam ini. Jadi begitu. Maknanya tiap orang Islam wajib memastikan keimanannya bukanlah semata-mata ikut-ikutan kepada orang lain, tetapi kerana ma'rifah, iaitu kerana ilmu. Dan kita jelaskan sebelum ini, jumhur ulama menegaskan ma'rifah adalah sama makna dengan ilmu. Iaitu pengetahuan yang benar. Apa itu ma'rifah? Iaitu pengetahuan yang benar yang terbit dari dalil-dalil dan hujah sekalipun secara ijmali ataupun secara umum. Tapi kalaulah kita beri jawapan bagi soalan tadi, bila orang tanya kita, kenapa kamu beriman kepada Allah? Lalu kita menjawab, saya beriman kepada Allah kerana semua orang Melayu beriman kepada Allah. Semua orang Melayu kata Allah Ta'ala itu ada, saya pun kira ada lah. Itu taklid. Itu adalah taklid. Dalam pada itu, walaupun berdosa, orang yang bertaklid pada Allah itu berdosa. Dalam pada itu, menurut jumhur ulama, majoriti para ulama, iman muqallid, iman orang yang bertaklid adalah sah walaupun ianya berdosa. Tapi dengan syarat apa yang ditaklidkan itu mutabiqul lil waqi', menepati realiti, menepati yang sebenar. Tapi kalau dia bertaklid dan taklidnya itu apa yang ditaklidkan itu batil, maka sudah tidak sah. Sebagai contoh, orang Kristian yang bertaklid dalam akidah dia bahwasanya Tuhan ini ada anak Tuhan. Jadi iman itu tidak sah insya Allah Ta'ala.
Kerana dia batil, bertaklid pada benda yang batil. Jadi persoalan sekarang ni, orang yang bertaklid, dia mengikut orang lain dalam beriman dengan Allah. Dan dia beriman dengan Allah Ta'ala kerana mengikut orang lain. Orang lain semua beriman dengan Allah, dia pun yakin bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang sebenar. Maka iman dia sah. Kerana dia bertaklid pada benda yang betul dengan syarat jazam. Dia bertaklid itu dengan keyakinan yang jazam, yang penuh, tidak ada kesangsian. Cuma dia tidak mempelajari dalil, dia tidak minta dalil dan sebagainya. Ya, maka kata ulama, iman dia sah kerana menepati hakikat yang sebenar, kerana sememangnya Allah Ta'ala lah Tuhan Yang Maha Esa, tetapi dia tidak sunyi daripada dosa kerana kerana meninggalkan kewajipan belajar atau menuntut ilmu. Muqallid adalah mukmin sekalipun ia bukan arif, yakni bukan orang yang mempunyai ma'rifah atau ilmu. Muqallid tidak dapat dikatakan kafir kerana ia mempunyai tasdiq dalam hatinya. Sebab ada keyakinan, maka menafikan kufur daripada dia, kerana orang kafir ini adalah mendustakan. Al-iman huwa at-tasdiq, al-kufru huwa at-takzib. Dia tidak ada takzib dalam hati dia, sebaliknya ada tasdiq. Sebab itu dia beriman. Tapi iman dia tidak terbina atas ma'rifah. Muqallid tidak dapat dikatakan kafir kerana dia mempunyai tasdiq dalam hatinya. Tasdiq ni apa makna tasdiq? Tasdiq iaitu membenarkan dengan hati. Bila sebut Allah, dia kata ya Allah benar. Rasul, ya Rasul benar. Islam, ya benar daripada agama yang disampaikan oleh Rasul kepada manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Tasdiknya sekalipun tidak berdiri di atas dalil, tasdik orang muqallid, sekalipun tidak berdiri di atas dalil atau ma'rifah, tetapi berdiri atas keyakinannya kepada orang yang mempunyai dalil atau ma'rifah, yakni orang yang diikutinya. Adapun orang kafir, maka dia tidak ada tasdik dalam hatinya. Sekalipun orang kafir, sekalipun ada tasdik dalam hatinya. Sekalipun ada kalanya dia mempunyai ma'rifah sebagaimana orang Yahudi Nasrani. Orang Yahudi, dia kenal, dia tahu. Sehingga kan Al-Quran menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi Nasrani mengenali dia, yakni Nabi Muhammad SAW, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Jadi Allah Ta'ala sendiri mengakui bahasanya orang Yahudi Nasrani yang enggan beriman dengan Nabi Muhammad SAW itu, ya'rifunahu, mereka ada ma'rifah tentang dia, yakni tentang Nabi Muhammad, dan juga tentang kebenaran dia sebagai Rasul. Tapi kenapa mereka, bila Allah Ta'ala sendiri pun mengakui dia ada ma'rifah, tapi kenapa tidak beriman, tidak diakui sebagai mukmin? Kerana mukmin itu memerlukan kepada tasdiq, kepercayaan, percaya dengan hati, yakin dengan hati, dengan keyakinan yang bulat. Itu yang mereka tidak ada. Jadi orang yang ada tasdik, keyakinan hati, tapi tidak ada ma'rifah, dia yakin tapi tidak benar bersandarkan kepada dalil ataupun hujah, maka dia mukmin. Dia adalah mukmin, orang beriman, tapi mukmin tapi tidak sempurna. Kerana dia masih lagi dianggap berdosa kerana tidak berusaha untuk mempelajari atau mengaji, belajar bagi membina keyakinan dia di atas ilmu. Ya. Tapi kalau orang yang ada makrifah macam orang Yahudi tadi kenal Muhammad, ataupun orientalis yang mengkaji Islam di barat dan sebagainya, mereka bijak tentang Islam, tahu tentang akidah Islam, tapi oleh kerana tidak ada tasdiq, tidak ada keyakinan hati, maka mereka kafir di sisi Allah Ta'ala. Jadi dalam iman, tasdiq adalah lebih utama dari ma'rifah, walaupun kedua-duanya adalah penting. Jadi untuk mencapai iman yang sempurna, maka memerlukan
tasdik dan juga ma'rifah. Tapi kalau salah satu di antara duanya, tasdik dan ma'rifah, maka tasdik lebih besar daripada ma'rifah, kerana dengan adanya tasdik, dengan adanya keyakinan hati yang bulat, walaupun tanpa bersandar kepada dalil, kata jumhur ulama, seorang itu sudah dikira sebagai mukmin, sebagai mukmin walaupun dia berdosa. Dia berdosa. Tapi kalau seorang itu hanya ada makrifah, hanya tahu, hanya kenal saja, tapi tidak yakin, maka dia di sisi Allah Ta'ala dan di sisi orang Islam, dia adalah kafir. Makrifah yang wajib diketahui oleh setiap Muslim tentang iman. Yang pertama, makrifah tentang ketuhanan. Merangkumi bukti-bukti kewujudan Allah, kekuasaannya, Allah, kesempurnaan Allah, sifat-sifat Allah, dan hak-hak yang wajib ditunaikan kepada Allah. Hak-hak yang wajib ditunaikan kepada Allah, iaitu ibadat lah. Yang kedua, makrifah tentang kenabian dan kerasulan. Ini yang wajib kita pelajari dalam akidah. Kalau kita tidak pelajari, hukumnya adalah berdosa. Makrifah tentang kenabian dan kerasulan, iaitu yang menyentuh tentang para nabi dan rasul, sifat-sifat mereka, tugas dan peranan mereka, mukjizat, wahyu dan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada mereka. Yang ketiga, makrifah tentang perkara-perkara ghaib, iaitu yang merangkumi alam ghaib, iaitu alam metafizik atau alam di luar dunia manusia yang terdiri daripada alam malaikat dan juga alam jin. Dan kalau nak tambah, iaitu alam ruh itu sendiri. Ruh juga suatu dipanggil kejadian yang agak tersembunyi kan dia dari rahsia Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau kita nak luaskan lagi, kerana apa yang dikemukakan itu adalah contoh. Itu alam dipanggil malakut. Alam dipanggil tapi di sini pun disebut adalah alam malaikat dan alam jin. Cuma di sana ada lagi arash Allah Ta'ala, ada lagi kursi, ada lagi Sidratul Muntaha, dan juga ada yang keduanya kehidupan akhirat. Termasuk juga makrifah tentang perkara ghaib yang wajib kita pelajari ialah tentang kehidupan akhirat, iaitu yang berkait dengan alam barzakh atau alam kubur dan alam akhirat. Termasuklah fenomena kiamat, kebangkitan semula, padang mahsyar, pengadilan dan balasan, syurga dan juga neraka. Okey, selesai dah kita dalam mengupas persoalan-persoalan dasar yang berkait dengan sumber-sumber atau dasar-dasar akidah Islam. Apa makna iman, kita hurai. Apa makna akidah, apa beza iman dan akidah, kita dah telah huraikan. Dan Islam itu ada dua cabang, satu cabang iman, satu cabang amal saleh. Ataupun dalam bahasa yang digunakan oleh sebahagian ulama, cabang akidah dan juga cabang syariah. Cabang akidah dan cabang syariah. Kemudian syariah pula terbagi pada dua, iaitu peraturan hukum hakam yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah, yang disebut dengan ibadah. Dan satu cabang lagi, hukum hakam dan peraturan yang mengatur hubungan sesama makhluk atau sesama manusia, disebut dengan muamalat ataupun fiqh. Okey, sekarang ni kita masuk dalam membahaskan tentang konten atau kandungan ilmu iman itu. Kandungan ilmu iman. Rukun iman. Rukun bermakna dasar atau sendi. Rukun iman bermakna dasar atau sendi iman. Dasar atau sendi iman di dalam Islam ada 6. Yang pertama, keimanan kepada Allah. Yang kedua, keimanan kepada para malaikat. Yang ketiga, keimanan kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, keimanan kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, keimanan pada hari kiamat. Dan yang keenam, keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebahagian kitab menyebutkan iman pada qada dan qadar. Qada dan qadar. Tapi kita dalam buku ini, cara kita mempersembahkan konten akidah ini tidak mengikut tarik ulama kalam. Kita lebih mengikut tarik ulama ulama hadis, iaitu kita menggunakan dari segi istilah dan sebagainya, kita lebih menitik beratkan istilah yang digunakan oleh Al-Quran sendiri. Jadi Al-Quran tidak sebut qada dan qadar, dia hanya menyebut al-iman biqadarillah, beriman dengan takdir Allah Subhanahu taala. Mana beriman bahawa segala yang berlaku di alam ini qaddarahullah, semua yang ada merupakan ketentuan dan ketetapan daripada Allah melalui iradahnya. Melalui iradahnya yang dijelmakan oleh Allah dengan kudrahnya, dengan kekuasaan dia. Di dalam hadis, Nabi Rasulullah SAW tak kala ditanya berkenaan dengan iman, baginda menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman, kata Nabi SAW, ialah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhirat, dan beriman kepada Al-Qadar, sama ada yang baik atau yang buruk. Jadi Al-Qadar inilah yang kita tafsirkan, kita terjemahkan tadi dengan beriman kepada ketentuan ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di atas sendi-sendi iman tersebutlah terbina doktrin akidah Islam yang mengemukakan jawapan yang benar dan sempurna kepada manusia tentang hakikat kewujudan alam ini, masa depannya dan misi serta visi kehidupan mereka yang manusia di atas alam ini. Jadi bila kita renung keenam-enam rukun iman ini, maka semua itu memberi jawapan kepada persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh ahli-ahli falsafah. Ahli falsafah ni dia panggil apa? Falsafah kewujudan dia panggil. Al-wujudiyah. Falsafah al-wujudiyah. Dan ada satu istilah dalam bahasa Inggeris tu, saya tak ingat. Nama ada satu cabang falsafah yang berusaha untuk mencari jawapan bagi asal usul alam ini. Asal usul dipanggil alam ini. Maka kita perhatikan bahawasanya dengan kita beriman dengan rukun iman yang 6 ini, bagi persoalan, dan ada beberapa persoalan falsafah atau persoalan yang fitrahnya akan timbul dalam diri setiap manusia. Soalan yang pertama, dari mana? Yang kita ni dari mana? Datang daripada mana? Dan yang keduanya, persoalannya ialah untuk apa? Dan untuk apa kita berada di dunia ini? Dan yang ketiganya adalah ke mana? Kita sedang menuju ke mana? Maka dengan keimanan kepada Allah, pada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir Allah Ta'ala, maka memberi jawapan bahawasanya kita daripada Allah dan kita sedang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kembali kepada Allah, dan juga kita hidup mata muka dunia ini ada tanggungjawab kita, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu di antara rukun iman ni adalah kitab Allah dan juga Rasul Allah. Karena Rasul dan juga kitab inilah yang telah diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia kewajipan dia atas muka dunia ini. Kewajipan dia di atas muka dunia ini, di mana Allah menyatakan bahawa dalam Quran, tidaklah manusia diciptakan dengan sudan. Sudah maknanya sia-sia, tidak ada matlamat, tidak ada tujuan. Bila mereka ada tujuan. Dan kemana mereka akan menuju? Maka keimanan pada hari akhirat. Keimanan kepada hari akhirat. Ini menjelaskan kepada kita bahawasanya manusia akan bangkit semula di akhirat dan semua mereka akan menghadap Allah, akan dihisab dan sebagainya. Sebab itu disebut di atas
sendi-sendi iman tersebut, di atas rukun iman tadi, terbina doktrin akidah Islam, doktrin akidah Islam yang mengemukakan jawapan yang benar dan sempurna kepada manusia tentang hakikat kewujudan alam ini, termasuk mereka, masa depannya dan misi serta visi kehidupan mereka di atas muka dunia ini. Alladhi qaddara fahada. Alladhi qaddara fahada. Tuhan yang mentakdirkan, menentukan, fahada, lalu dia memberi petunjuk, memberi hidayah kepada setiap makhluknya untuk memenuhi tujuan mereka diciptakan. Itu makna qaddara fahada. Tuhan yang mentakdirkan penciptaan, kejadian sekalian makhluk. Setiap makhluk dijadikan dengan saiz yang tertentu, dengan fungsi yang tertentu, dengan tujuan tertentu. Fahada, lalu Allah memberi petunjuk kepada sekalian makhluknya untuk mencapai tujuan dia dijadikan. Kemudian masuk bab yang kedua. Iaitu kalimah syahadah. Kalimah syahadah. Kalimah syahadah ini merupakan suatu ungkapan yang terkandung di dalamnya ataupun satu khulasah yang terkandung dalamnya keseluruhan akidah Islam. Termasuk rukun iman yang 6 tadi ni, khulasahnya adalah dalam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalimah syahadah ialah kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad wa Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yakni kalimah ini adalah inti bagi iman dan akidah Islam. Beriqrar dengan melafazkan dua kalimah syahadah merupakan pintu masuk kepada Islam. Melaluinya, yakni melalui kalimah syahadah, masuk seseorang itu ke dalam agama Islam dan akan berjalan ke atasnya hukum hakam syariat Islam. Jadi kesimpulan yang sama dibuat oleh Al-Imam Syekh As-Sanusi, Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, dalam matan As-Sanusi. Dalam matan Ibrahim pun dia menyebut yang sama. Dia kata keseluruhan akidah Islam, hak-hak yang wajib kita i'tiqadkan kepada Allah Ta'ala, maka terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Dan adapun kewajipan kita, hak-hak Rasul, para Rasul alaihi wassalam, termasuk sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, dan juga keimanan kita kepada sam'iyat, segala yang disampaikan oleh Nabi, maka terkandung di dalam Muhammadun Rasulullah. Jadi sebab itu Imam As-Sanusi dia galakkan kita untuk banyak kita berzikir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan kemudian kita tutup dengan Muhammadun Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Karena zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, dia seolah-olah macam kita bukan saja berzikir, bukan saja kita mengisbatkan persoalan akidah semata-mata, bahkan kita mengisbatkan syariat keseluruhannya. Karena bila kita seorang itu menuturkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan hati yang faham dan juga dengan hati yang yakin benar, maka dia sudah mengakui, sudah mengisytiharkan suatu keyakinan dia merangkumi Allah, Rasul dan juga agama itu sendiri. Pada zaman Rasulullah SAW, setiap orang yang datang bertemu baginda untuk meluk Islam, perkara pertama yang disuruh baginda ialah melafazkan kalimah tersebut, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan kepada utusan yang dihantar sebagai penyuruh kepada Islam, baginda berpesan kepadanya supaya menjadikan kalimah syahadah sebagai seruan pertama dakwahnya. Jadi mana-mana pendakwah yang Nabi hantar, maka Nabi akan pesan kepada dia, jadikanlah perkara yang pertama yang kamu sampaikan kepada orang di sana ialah seruan supaya mereka mengakui tiada Tuhan
yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Dalam pengertian yang lain, mengucap kalimah syahadah. Ya, memahami dan serta melafazkan kalimah syahadah. Contohnya, dalam kitab kita ni kita bawa contoh. Contoh bagaimana, contoh ataupun dalil yang buktikan bahawasanya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini merupakan asas bagi akidah Islam dan sekaligus pada Islam di sini, kerana dia menjadi seruan yang pertama dakwah Nabi dan juga orang-orang yang dihantar oleh Nabi SAW untuk berdakwah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Nabi SAW telah menghantar Mu'adz ke Yaman untuk menyeru penduduk di situ kepada Islam. Nabi pesan pada dia, serulah kepada mereka, serulah wahai Mu'adz, serulah mereka kepada syahadah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahawa aku, yakni Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Jika mereka mematuhi seruan kamu itu, kabarkan pula kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan ke atas mereka sembahyang 5 waktu sehari semalam. Sembahyang 5 waktu sehari semalam. Cuba Fatih tengok. Sembahyang ni penting, sangat penting. Tapi dia berada dalam susunan yang kedua selepas kalimah syahadah. Sama ada dari segi rukun Islam ataupun dari segi dakwah. Jika mereka mematuhinya, khabarkan pula kepada mereka bahawa Allah mewajibkan ke atas mereka sedekah, ini zakat, bagi harta-harta mereka yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin di kalangan mereka. Jadi yang pertama sekali, mula-mula sekali dalam hidup kita ini, asasnya yang menyebabkan, yang akan memastikan keislaman kita sah, itulah kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kita masuk dalam menguraikan makna syahadah. Jadi oleh kerana kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini menjadi kalimah intipati kepada akidah Islam dan Islam itu sendiri, maka sangat-sangat menuntut kita untuk memahami kalimah syahadah itu. Bermula daripada syahadah itu sendiri. Kerana kita melafazkan asyhadu an la ilaha illallah, itu yang diajar oleh Nabi SAW. Setiap orang yang datang nak meluk Islam, maka Nabi akan suruh dia bersyahadah dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi persoalan sekarang ni, apa makna syahadah itu sendiri? Kita dah sebut asyhadu tu. Kata dia di sini, syahadah bermaksud memberi penyaksian ataupun kesaksian. Makna menyatakan di hadapan orang lain berdasarkan apa yang saya saksi atau berdasarkan apa yang saya tahu dan berdasarkan apa yang saya perhatikan, maka sekian. Itu makna syahadah. Kata dia maksud memberi penyaksian ataupun kesaksian, keterangan, memberi keterangan kepada orang lain atau penjelasan atau menjelaskan kepada orang lain tentang sesuatu yang diketahui, sesuatu yang kita tahu dan diyakini kesahihan dan kebenarannya. Jadi bila kita buka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita seolah-olah ingin berkata kepada orang lain, okey, dengar semua saudara-saudara sekalian, dengar semua apa yang ingin saya sampaikan. Maka bermula daripada saat ini bagi orang belum masuk Islam lagi, contoh. Bermula daripada hari ini, maka saya ingin bersaksi di hadapan kamu. Mana saya ingin kamu menyaksikan bahawasanya saya atau saya ingin menerangkan di hadapan kamu semua. Bermula daripada saat ini, bahawasanya bagi saya Tuhan saya adalah satu, iaitu Allah Ta'ala. Dan Rasul saya itulah Muhammad SAW. Jadi makna di sini kata bersaksi dengan tentang sesuatu yang diketahui dan diyakini kesahihan dan kebenarannya. Jadi kalaulah seseorang itu dia bersaksi di hadapan orang lain, memberi kesaksian, memberi keterangan yang di hadapan orang lain, tapi dalam perkara yang dia tidak yakin, tidak percaya,
itu dipanggil munafik. Dipanggil nifaq. Yang itu dipanggil hanya di hadapan orang lain saja, kerana orang lain hanya menghukum berdasarkan apa yang mereka nampak, apa yang mereka dengar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia menilai manusia, alim bizatis sudur, dia mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Jadi sebab itu orang munafik, walaupun Muslim di hadapan orang ramai, tapi di sisi Allah Ta'ala dia kafir. Dia adalah kafir kerana Allah memerhati penyaksian luaran dia dan juga memerhati penyaksian dalaman dia. Apa yang disuarakan oleh hati dia. Sebab itu sebenarnya tasdik ini, sebagai ulama menyatakan bahawa oleh sebab kitab kita ni adalah ringkas. Dalam kitab yang asal, memang dinyatakan tasdik, iaitulah suara hati. Hati bersuara, bahwasanya Allah benar, Rasul benar. Itu mana tasdik. Walaupun tadi untuk meringkaskan, kita terjemahkan tasdik, iaitu keyakinan hati yang jazam terhadap apa yang disampaikan oleh Muhammad. Tapi kata ulama, macam mana kita keyakinan hati itu? Iaitulah hati bersuara pada diri kita sendiri. Bila sebut Allah, Rasul, Islam, maka hati bersuara, itulah Tuhan satu-satu. Itulah Rasul yang itu ke Allah. Islam itulah agama Allah SWT. Mana hati kita bersuara. Jadi orang munafik, mulut bersuara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi hatinya tidak bersuara. Hatinya tidak bersuara keyakinan itu kerana hatinya tidak pernah yakin kepada Allah dan Rasul. Maka itu munafik. Seorang yang mengucapkan dua kalimah syahadah bermakna, dia memberi penyaksian, keterangan atau penjelasan kepada dirinya sendiri dan juga orang lain bahawa itu kita sebut penyaksian pada diri sendiri sebagai untuk mengelakkan kita menjadi munafik. Karena mula-mula sekali kita kena menjadi penyaksian diri sendiri, makna hati kita bersaksi pada diri kita sendiri. Wahai diri, aku benar-benar meyakini bahwasanya Tuhan yang sebenar adalah Allah dan Muhammad itu Rasulullah dan Islamlah yang menjadi agama yang benar. Setelah itu barulah kita bersaksi kepada orang lain pula. Supaya orang lain pun dapat jelas dengar dan mereka dapat melayani kita, berinteraksi kepada kita dengan sifat kita sebagai seorang Muslim, kerana kita telah pun mengisytiharkan di hadapan mereka keislaman kita. Maka syahadah bermakna memberi penyaksian, keterangan atau penjelasan kepada diri sendiri dan kepada orang lain bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Dalam keadaan ia mengetahui makna dan kandungan ucapannya itu serta meyakininya. Nanti kita akan ada sama dalam buku ini, Allahu a'lam, masih ada tidak, tapi dalam kitab yang asal ada tujuh syarat, tujuh dipanggil syarat yang mesti dipenuhi untuk sahnya pengakuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salah satu daripadanya ialah untuk sah yang syahadah. Salah satu daripadanya ialah syahadah itu mesti penyaksian itu mesti disampaikan dalam keadaan tahu. Mana seorang itu faham apa makna la ilaha illallah, apa makna Muhammadur Rasulullah. Dalam pengertian yang lain, dia bukan menutur sebagaimana orang Malaysia sebut ibarat burung kakak tua. Dia sebut saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi orang tanya dia, kamu faham ke tidak apa makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu? Dia pun jawab, entah saya pun tak faham, saya pun tak pasti. Maka dia menutur bersaksi tanpa ilmu, tanpa dipanggil pengetahuan. Jadi macam mana boleh datangnya keyakinan padahal dia tak faham apa yang dia ucapkan itu. Dan mesti diucurkan dengan qabul, dengan kesediaan untuk menerima, bukan untuk membangkang. Ini membezakan, dipanggil kita dengan iblis. Iblis kenal Allah Ta'ala tapi dia tidak bersedia untuk menerima Allah. Tidak bersedia untuk menerima Allah. Menutur syahadah dengan yakin. Dia faham mana yakin pula. Jadi kalau tak silap ada 7
Semuanya mungkin ke depan nanti, kalau tidak ada ke depan pun kita akan rujuk kita asal. Kita asal ada, insya-Allah. Kemudian makna la ilaha illallah. Makna syahadah selesai. Ucapan kalimah syahadah yang diterima oleh Allah. Ucapan kalimah syahadah yang diterima oleh Allah ialah yang terbit dari hati yang ikhlas. Bukan dengan niat berpura-pura atau ada tujuan lain yang terselindung sebagaimana ucapan orang munafik. Sabda Nabi SAW, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa haramahu Allahu 'alan nar." Ya. Sadqan kah sidqan? Nanti kita cek lafaznya. Dalam kamus Nabawi kita sadaqa yasduqu sadqan atau sidqan. Sidqun benar. Dari segi masdar, kata Imam Syekh Al-Marbawi, sidqan. Boleh baca sadqan, boleh baca. Tapi dalam tafsiran makna, Syekh Idris Al-Marbawi, dia bawa sidqun benar. Sidqun. Tapi dari segi masdar, dia kata sadaqa yasduqu sadqan atau sidqan. Masduqatan. Jadi mungkin kita ubah baris jadi sidqan. Ma min 'abdin, sabda Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang mempersaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad dan bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah, hamba Rasulnya dengan benar dari hatinya. Nabi sebut, dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tidak ada seorang hamba yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sidqan min qalbih, dengan benar dari hatinya, yakni tidak berpura-pura, melainkan Allah akan mengharamkannya dari api neraka. Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Selain itu, orang yang mengucapkannya hendaklah mengetahui makna kalimah syahadah yang diucapkannya itu. Dia kena tahu. Tadi yang pertama tadi, syahadah yang diterima oleh Allah adalah syahadah yang diucapkan dengan hati yang benar. Itu satu. Yang kedua, selain daripada itu, orang yang mengucapkannya hendaklah mengetahui makna kalimah syahadah yang diucapkannya. Makna dia hendaklah bersaksi dengan memahami makna. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Itu dalilnya. Dalil perlunya syahadah dengan mengetahui. Dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah dari berhala-berhala dan sebagainya itu tidak memiliki syafaat. Yakni mereka tidak akan dapat beri syafaat di akhirat kepada orang yang menyembah mereka. Akan tetapi yang dapat beri syafaat hanyalah orang-orang yang bersaksi dengan al-haq. Dengan dipanggil dengan yang sebenarnya, dengan al-haq, dalam keadaan mereka mengetahui. Itu sebut tu, dalam keadaan mereka mengetahui. Illa man syahida bil haqqi, melainkan yang akan mendapat beri syafaat di akhirat ialah orang yang bersaksi, yang menyaksikan kebenaran. Di antaranya ialah hakikat Tuhan yang sebenar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bersaksi dengan apa? Dalam keadaan mereka mengetahui. Bukan bersaksi dalam keadaan mengikut-ikut orang lain semata-mata. Ya. Al-Haq, surah Az-Zukhruf ayat 86. Cuba kita tengok
Apa alim ulama kita tafsir al-haq di sini. Di sini dalam kitab kita pun ada. Okey, menurut ulama tafsir, bersaksi dengan al-haq dalam ayat di atas ialah bersaksi dengan kalimah tauhid, iaitu kalimah syahadah la ilaha illallah. Maksud dalam keadaan mereka mengetahui, dalam ayat Allah Ta'ala kata, akan tetapi yang dapat memberi syafaat di akhirat nanti yang Allah Ta'ala izinkan untuk memberi syafaat dan juga untuk menerima syafaat ialah orang yang di semasa hayat di dunia dia pernah bersaksi dengan yang hak. Bersaksi dengan menyatakan al-haq dalam keadaan mengetahui. Dalam keadaan mengetahui. Apa makna bersaksi dengan yang hak dan juga apa makna mengetahui? Kata ulama tafsir, bersaksi dengan al-haq dalam ayat di atas ialah bersaksi dengan kalimah tauhid, iaitu kalimah la ilaha illallah. Dan juga Muhammad Rasulullah. Maksud dalam keadaan mereka mengetahui ialah mereka mengerti akan makna tauhid dan makna kalimah syahadah yang mereka persaksikan itu. Dalam pengertian yang lain, mereka bersaksi dengan ilmu dan kefahaman, bukan bersaksi dengan semata-mata bertaklid. Itu. Lihat tafsir Mahasinut Ta'wil Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Al-Jalalain. Maka ketiga-tiga tafsir ini mentafsirkan yang sama. Al-Haq, bersaksi dengan Al-Haq iaitu dengan kalimah syahadah, dan bersaksi dalam keadaan mengetahui iaitu faham. Bukan taklid. Kemudian masuk kita pada maksud la ilaha illallah. Tadi kita telah huraikan maksud syahadah itu. Mana sebut asyhadu? Maksud asyhadu itu apa dia? Mana kita memberi keterangan di depan orang lain. Sebelum itu memberi keterangan dalam diri kita sendiri. Kita mengisytiharkan. Kita menjelaskan pada orang lain. Kita memberi keterangan pada orang lain. Itu mana syahadah. Keterangan apa yang kita berikan itu? Iaitu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bagaimana kesaksian yang diterima oleh Allah? Yang pertama, kesaksian yang lahir daripada hati yang jujur, yang benar, yang tulus. Ini untuk mengelakkan kita menjadi munafik. Yang kedua, kesaksian yang bersandarkan kepada ilmu dan kefahaman, bukan ikut-ikut orang lain. Bila orang tanya, kenapa kamu bersaksi begitu? Kita kata, orang lain semua bersaksi, saya pun bersaksi jugalah. Maka kesaksian itu tidak sempurna. Dipanggilnya tidak sempurna kerana Allah Ta'ala sendiri menyebutkan bahawasanya orang yang boleh memberi syafaat di akhirat ialah orang yang pernah bersaksi dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka memahami dan juga mengetahui apa yang mereka saksikan itu. Ataupun kesaksian yang mereka sampaikan di hadapan orang lain. Jadi sekarang ni kita nak faham pula makna kalimah la ilaha illallah pula. Tadi kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu kita dah faham. Sekarang ni apa makna la ilaha illallah dan apa makna Muhammadur Rasulullah pula? Kalimah la ilaha illallah ialah pengakuan terhadap keesaan Allah, iaitu menetapkan sifat ketuhanan ataupun sifat al-uluhiyah hanya bagi Allah semata-mata. Dalam kalimah ini terdapat penafian ataupun nama syarat disebut an-nafyu dan juga penetapan iaitu al-isbat. Mana dalam kalimah la ilaha illallah ini ada yang kita nafikan, kemudian kita isbatkan. Apa yang kita nafikan? Iaitu menafikan sifat ketuhanan dari selain Allah dan menetapkan sifat tersebut khusus untuk Allah Ta'ala saja. Jadi la ilaha. La ilaha. Ilaha itu dipanggil isim la nafiyal jins, yang maksud menafi jenis. Maka di kedalaman makna la ilaha, tidak ada sebarang Tuhan, tidak ada langsung Tuhan illallah, kecuali Allah. Kita isbatkan pula, terus kita isbatkan. Kita nafi dan isbat dalam sekaligus. Karena kalau kita nafi tanpa mengisbat sekaligus, maka kita berakidah dengan akidah yang lebih jelek daripada mana-mana orang lain yang mengaku agama.
Mana kita jadi ateis. Kalau seorang itu dia kata la ilaha, tidak ada Tuhan. Kemudian dia stop. Pagi esok baru dia sebut illallah. Mana sepanjang malam itu dia adalah golongan yang tidak ada Tuhan. Dia lebih teruklah daripada Yahudi, Nasrani. Dia lebih teruk daripada Buza dan sebagainya, kerana mereka masih nisbatkan ada Tuhan. Tapi dia la ilaha, tidak ada Tuhan. Kemudian dia break, dia stop situ, dia tidur malam, pagi besok baru dia sambung illallah, maka akidah dia tidak sah. Syahadah tidak sah. Kerana kalimah syahadah, la ilallah mesti sekaligus dipanggil. Nafi dan isbat mesti berlaku secara terus dipanggil. Dalam pengertian yang lain, kalimah la ilallah menuntut kita agar mentauhidkan Allah dengan i'tiqadkan bahawa dialah sesatunya Tuhan. Oleh kerana dialah sesatunya Tuhan, maka segala ibadah dan ketaatan wajib kita qasadkan kepadanya sahaja dan tidak harus kita mensyirikkannya. Sebagaimana firman Allah, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan yang demikian sahajalah aku diperintahkan dan aku di antara seluruh umatku adalah orang Islam yang pertama berserah diri kepada Allah dan patuh pada perintahnya. Jadi sebab itu orang yang nak masuk Islam, kita kena jelaskan yang ini. Kamu mengucap kalimah syahadah, dari segi makna harfiahnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi dari segi makna hakikatnya ialah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kerana itu tauhid dia panggil, mentauhidkan Allah dalam ibadat, dalam kefahaman juga dalam ibadat. Dan kita kena jelas pada dia, bermula daripada saat ini, berhala yang pernah kamu sembah sebelum ini bukan Tuhan. Dan kamu tidak boleh lagi menyembah dalam bentuk sembahan, dan tidak boleh lagi untuk kamu tujukan melainkan Allah Ta'ala saja. Sebab kamu telah mengucapkan la ilaha illallah, maksudnya ialah mentauhidkan Allah. Dari sudut i'tiqad, Allah adalah Esa, tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah, dan juga dari segi ibadat, hanya dia sajalah yang berhak untuk disembah. Huraian tentang ibadah dan syirik akan kita lakukan di depan nanti. Jadi maknanya ialah dalam kalimah la ilaha illallah, dari segi i'tiqad kita meyakini dengan keyakinan yang jazam, yang penuh, tanpa syak sekali langsung, bahwasanya Allah sahajalah Tuhan yang menjadikan alam ini. Kemudian dari segi praktikal pula, kita menanamkanlah hidup kita, bila-bila masa pun saya hanya akan beribadah kepada Allah, akan menyembah Allah, dan saya tidak akan sekali-kali menyembah zat ataupun benda-benda yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimah Muhammad Rasulullah. Kalimah Muhammad Rasulullah. Kalimah Muhammad Rasulullah pula merupakan pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Iaitu kita meyakini dengan hati yang penuh bahawa baginda, meyakini dengan hati yang penuh, itulah kita kata jazam. Jazam tu mana keyakinan yang bulat. Keyakinan yang bulat, tidak diserapi oleh sebarang syak dan juga keraguan lagi. Bahawa Muhammad baginda Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang Rasul yang diutuskan Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada manusia. Dalam pengertian yang lebih luas, kalimah ini menuntut kita agar menerima segala ajaran disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, kerana ajaran tersebutlah wahyu yang diterima beliau dari Allah. Sebagaimana firman Allah, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُهَا. Dan dia, yakni Nabi Muhammad SAW, tidak memperkatakan sesuatu menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu sama ada Al-Quran atau hadis
tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya oleh Allah Ta'ala. Jadi kepada orang yang baru masuk Islam, kita kena bagi tahu. Tadi kita bagi tahu la ilaha illallah, kita bagi tahu dia maksudnya apa? Bermula pada saat ini Tuhan bagi kamu hanyalah satu Allah, dan bermula daripada saat ini kamu tidak boleh menyembah yang Tuhan yang lain melainkan yang Allah Ta'ala. Hanya dia saja Tuhan benar. Yang kita kena beritahu dia kata, sejak daripada saat ini kamu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Rasul kamu, dan kamu wajib untuk mematuhi menerima segala yang disampaikannya itu sebagai wahyu daripada Allah, dan juga mematuhi segala yang diperintahkan. Karena itulah yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Tuntutan 2 kalimah syahadah. Yang ini sangat penting. Ramai orang Islam pada hari ini, dia mengucap kalimah syahadah, tapi dia tidak melaksanakan tuntutan 2 kalimah syahadah. Apabila seseorang itu telah mengucapkan 2 kalimah syahadah dengan hati yang ikhlas, ini bermakna dia merelakan dirinya untuk berada dalam Islam. Itu. Mana bila kita ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, secara umumnya tuntut orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah secara ikhlas, maka dia telah merelakan dirinya untuk berada dalam agama Allah, itu Islam. Oleh itu dia mesti melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan 2 rujukan utama dalam Islam. Itu umum. Apa tuntutan kat atas kita setelah kita mengucap kalimah syahadah? Iaitu kita kena merelakan diri untuk diatur oleh agama Islam. Dalam pengertian apa tu? Dalam pengertian bahwasanya hidup kita ini mesti kita berpandukan kepada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Lebih jelas lagi, tuntutan 2 kalimah syahadat terangkum di dalamnya. Yang pertama, menerima sepenuhnya agama Islam, agama Allah itu Islam, dengan mematuhi segala peraturan hukum hakamnya. Sebagaimana firman Allah, afa ghaira dinillah yabghuna walau aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, yakni Islam, padahal kepada Allah lah berserah segala apa yang di langit dan juga di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Cuba perhati tengok. Allah Ta'ala kaitkan mencari, apakah mereka mencari agama yang lain daripada agama Allah Islam, padahal kepada Allah berserah segala yang ada langit dan bumi. Makna ada kaitan penyerahan kepada Allah dengan menerima Islam. Jadi orang yang benar-benar berserah dirinya kepada Allah dengan dia mengucap la ilaha illallah tadi, Muhammad Rasulullah tadi, kalau betul dia benar berserah diri kepada Allah, maka dia tidak akan mencari agama yang lain selain daripada agama Allah, iaitu Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, tuntutan kalimah syahadah juga ialah mengikuti Rasulullah SAW dan berhakim kepada baginda dalam setiap urusan hidup. Ini maksud Muhammadur Rasulullah itu. Ini sebagaimana firman Allah, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad. Jadi Allah Ta'ala sendiri bersumpah. Allah Ta'ala sendiri bersumpah dengan nama dia, demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim atau pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan. Dan sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh-penuhnya. Perhatikan 3 benda sini. Bila kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita mengucap Muhammad Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah, kata Allah, walaupun mereka telah mengucapkan, tapi mereka tidak akan mencapai iman yang sempurna oleh Muhammad, melainkan mereka buat 3 benda. Yang pertama, mereka bersedia untuk menjadikan kamu sebagai hakim pemutus. Itu pertama. Yang kedua, bila engkau telah putuskan sesuatu, tidak timbul lagi rasa berat hati untuk menerima keputusan tersebut.
Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka akur, yusallimu taslima. Mereka menerima dengan sepenuhnya apa yang kamu sampaikan kepada mereka. Nah, inilah hakikat keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bertawakal dan minta pertolongan kepada Allah dalam setiap perkara di samping mengambil dan menggunakan faktor sebab. Walaupun kita boleh menggunakan sebab, tapi keimanan kita pada la ilaha illallah meletakkanlah hati kita bahwasanya yang lain itu semua ikhtiar, tapi yang menentukan kejayaan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah SAW, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan maka pohonlah pertolongan dari Allah. Kenapa yang kita nak kena minta kepada Allah? Karena kita telah mengisytiharkan bahawasanya Dia adalah Tuhan. Dia sajalah Tuhan. Maka sudah tentu segala yang berlaku di alam ini daripada Dia, dan hanya Dia saja yang boleh menjayakan segala cita-cita dan hasrat kita. Hadis dan Sunan Tirmizi, hadis hasan sahih. Yang keempat, hendaklah taat kepada siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan memusuhi siapa yang memusuhi keduanya, dan hendaklah melakukan dua perkara tersebut kerana Allah, bukan kerana mengikut hawa nafsu. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka akan saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu ayah-ayah atau anak-anak atau saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka sendiri. Ini menggambar kepada kita bahawasanya dipanggil kejenihan ataupun kemantapan akidah seorang mukmin itu apabila dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di antaranya ialah dia kasih kerana Allah dan dia benci kerana Allah. Kalau ada orang yang perlu dia kasih, lillahi ta'ala. Dan kalau ada orang perlu dia benci, kerana Allah. Kerana Allah benci orang itu, maka saya turut benci orang itu. Siapa orang yang Allah Ta'ala benci itu? Ialah penentang-penentang agama Allah. Dan oleh kerana Allah Ta'ala kasih kepada dia, maka saya pun turut kasih kepada dia. Siapa orang yang Allah Ta'ala kasih itu? Awliya Allah. Awliya Allah. Sebab itu sebahagian daripada tanda ataupun kebenaran iman yang ada dalam hati seseorang itu, dia kasih kepada orang yang Allah Ta'ala kasih, dan dia benci kepada orang yang Allah Ta'ala benci. Kalau berlaku sebaliknya, makna dia pengucapan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu dipanggil bukan ucapan yang benar. Kalau dia benar-benar mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah, maka sudah tentu dia tidak akan mengkhianati Allah dan Rasul, iaitu dengan mengasihi orang-orang yang dibenci oleh Allah dan juga Rasul, ataupun apatah lagi orang-orang yang memusuhi Allah dan juga Rasul, agama Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah pagi ini kita selesai dalam huraian kita tentang maksud kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan insya-Allah minggu depan dalam bacaan kita berikutnya kita akan masuk bab yang ketiga, iaitu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita berjumpa lagi lah nanti insya-Allah. Boleh faham semua insya-Allah. Ya. Alhamdulillah Ustaz, boleh faham. Okay, nanti jumpa lagi lah insya-Allah. Doakanlah, doakan kesihatan. Allah Ta'ala beri keberkatan masa insya-Allah. Dan boleh kita tamatkan buku. Amin. Okey. Kena putuskan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya, sama-sama.